Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syaitanir rajim. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa aghshini mudkhala sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يضر الظالمين إلا خسارا ربي زدني علما اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. Okey, saya bukan mengajar. Saya cakap sekali, saya tahu bukan mengajar. Kita kena revise what we learn. Revising. Kita belajar dulu sebelum kecil-kecil. Kan? Sekarang nak tanya, kita sebagai seorang Islam, betul? Katalah, satu orang jumpa, dia kata, Encik, saya baru masuk Islam. Apa itu Islam? This soalan ni kita nampak simple. Kita tanya diri kita sendiri. Apa itu Islam? Nak rungkai semua cerita, kita nak tanya dulu. Siapa nak dulu? Tak apa. Salah tak kena rotan. Itu agama. Itu agama, cara hidup. Hidup yang sebenarnya. Lebih kurang lah. Agama, cara hidup. Pegangan. Puan? Panduan hidup. Panduan hidup. Pegangan hidup lah. Tapi berlandaskan kepercayaan kepada Allah dan Rasul lah, Nabi Muhammad. Okay. Ada yang dapat 10 markah daripada 100, ada yang dapat Ada kes. ada yang dapat apa ni 90. Cukup makan. 90 mana ada. Okay. Kita boleh bila kita kata apa itu Islam, kita kata cara hidup, pegangan kan. Apa itu Buddha? Juga pun cara hidup juga. Juga pegangan. Kan? Apa itu Hindu? Sama juga. Apa itu Kristian? Soalannya sekarang ni selalu dia cakap, orang kata the way of life. Apa itu Islam? It's a way of life. Semua pun way of life. They claim they are right. Betul. Apa yang bezakan Islam dengan yang lain? Islam ialah agama wahyu. That's different. Setuju tak setuju? It's not created by us. Bukan kita cipta ini benda. Ini agama ini. Ini cipta agama wahyu daripada Allah. The guidance, petunjuk daripada Allah SWT. Setuju tak setuju? You? Itu dia Islam. Saya nak tanya anda, apa itu kunci ilmu? Kunci ilmu tu. Masya Allah, susah jawab soalan cukup emas. Lebih kurang macam kita satu benda yang kita boleh ungkaikan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Lebih kurang macam tu. Okey. Ilmu tu banyak, tapi kita dapat satu benda Sekarang tu asas. macam ni. Apa soalan saya tadi? Apakah kunci ilmu? Apakah kunci ilmu? Kunci kereta tahu. Kunci kereta saya tahu nak buka kereta. Tapi nak buka something. Tu. Highway. Laluan ke arah sumber ilmu lah macam tu. Laluan ke arah sumber ilmu. Ada? Siapa? Apa kunci ilmu? Kunci ilmu tu adalah diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri. Okey. Ni. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Saya cakap tadi dia macam kunci, satu kunci kita boleh buka banyak lagi benda dalam tu. Kita ada something. Tak ada. Itu Lebih kurang. kunci ilmu ni mudah sangat. Betul. Mudah sangat. Soalan. Itu kunci ilmu.
Oh, Cik okey. Ilmu soalan Soalan lah. Mudah semua Mudah sungguh. Kita tak tahu kan. Tanyalah. Tanyalah. Itulah kunci ilmu. Kalau tak tahu, tak tanya, mana jumpa? Tak tahu macam mana kalau tak tanya macam mana nak tahu. Sesat jangan. Sebab itu kunci ilmu. Sebab tu kenapa orang ni dapat PhD? Kenapa dia boleh dapat master? Kenapa dia boleh dapat ni? Nilai soalan ni. UPSR, PMR, SPM. Di sini nilai. Betul ke orang ni orang berfikir atau tidak orang ini? Itu nilai. Itu kunci ilmu. Sebab dia jadi profesor, sebab ilmu dia tu dia buka. Bila nak kacau tu, Kita tertendang-tendang. dengar kita ayah bawa dulu. Cik halus ni. Tak apa. Tak apa ya. Sorry lah. Tak apa. Datuk punya tempat tak ada tempat bayar. tak ada tempat main-main. Okey, dah. Itu sebab tu soalan pertama tadi, apa itu Islam? Selama ni kita tak pernah rasa, kita kata kita ambil gambaran biasa di Islam itu agama, cara hidup kan. Tapi hari ni apa itu Islam? Entah dia jawab apa? Agama wahyu. Islam adalah agama wahyu, bukan ciptaan manusia. Bukan sangka-sangka manusia. Allah tak suka sangka-sangka ni. Very wrong. Fakta. Allah suka fakta. Okey, nombor satunya soalan. Okey. Apa musuh Islam? Ataupun orang Islam punya musuh? Syaitan tu. Okey, ada lebih tinggi daripada syaitan. Ada lebih tinggi daripada iblis. Yang menyekutukan Allah. Ada lagi tinggi. Itu apa dia soalan tadi apa? Musuh Islam. Musuh Islam. Apakah musuh Islam? Bila dia dah menyekutukan Allah tu dia memang musuh Islam lah. Tak apakah musuh Islam sebenarnya? Musuh Islam atau musuh orang Islam? Agama lain ni. Ada lebih tinggi daripada tu. Nafsu. Ada lebih tinggi daripada tu. Ha? Oh, alam dia pandai tak tahu. Diri kita sendiri. Yes. Dia kata diri kita sendiri di mana? Nafsu kita punya hati ke apa? Iman kita. Okey. Boleh. Siapa lagi? Dah jawab. Sifat munafik. Okey. Sebenarnya musuh Islam atau musuh orang Islam ialah, nak tengok tak? Okey. Jahil. Oh. Apa dia? Jahil tak tahu. Sama arti dengan jahil siapa? Bodoh. Bodoh. Betul tak? Setuju tak? Rasulullah SAW dihantar oleh Allah SWT kepada orang-orang Arab. Sebut tambah. Rasulullah diutus oleh Allah kepada orang-orang Arab. Jahiliyah. Bukan dia jahil tak boleh buat rumah tinggi-tinggi tak. Satu kejahilan yang dahsyat. Bodoh yang dahsyat. Semua patung mesti. Okey. Nak keluar daripada jahil ni, kita mesti ada apa? Belajar ini. Setuju? Setuju? Betul. Untuk keluar pada jahil ni, mesti ada ilmu. Kalau tidak, kita tidak akan dapat keluar pada jahil. Setuju? Okey. Soalan saya yang berikutnya ni, soalan lagi ni. Ilmu apa yang mesti ada pada diri kita untuk keluar pada jahil ini, untuk lengkapkan Islam kita? Ilmu Islam lah. Basic sangat tak boleh. Ilmu. Okay. Soalan ni saya mudah. Kita untuk keluar dari jahil kita mesti ada ilmu. Okey. Clear. Okey. Okay. Ilmu apa mesti ada pada diri kita untuk lengkapkan keislaman kita, untuk keluar dari jahil ni? Ilmu pasal diri kita sendiri. Okey. Pasal lebih kurang macam tu saya tak pasti sangat. Jawab. Fikir. Ilmu Islam kan. Islam. Tak. Betul. Ilmu Islam ni. It's too big, Islam. Kita nampak terlampau am sangat. General. Tu general.
Betul cakap dia tu. Tapi kalau bagi markah 100, aku bagi 2/100 je. Okey. Sudah? Give up lah, give up. Give up. Tak apa, tak apa. Cuba. Okey. Ilmu apa yang mesti ada untuk keluar kita pada jahil ni? Kalau saya cakap, mesti ada, aku dah belajar. Okey. Ilmu yang mula-mula mesti ada pada diri kita untuk keluar pada jahil ni, kita mesti ada ilmu tauhid. Aku tak biasa lah buku macam ni. Member menjadikan studio rumah aku ini. Lagi senang menyampaikan sebenarnya. Lagi senang. Okey. Ilmu Tauhid. tauhid. Okey. Selain daripada ilmu tauhid, ilmu apa yang mesti ada pada kita untuk lengkapkan keislaman kita? Kita dah belajar kat sekolah dulu, kita dengar dekat TV, kita dengar kat masjid, khutbah Jumaat, kadang-kadang kita pergi masjid dengar penajilis ilmu, kan? Kita dengar radio, highway time, highway, macam-macam, kadang-kadang ada IKM apa? IKIM. Macam-macam kita dengar. Sekarang ni ilmu yang mesti ada pada kita, pertama sekali ilmu tauhid. Selain daripada ilmu tauhid, ilmu apa? Ilmu sains ke? Tak akan aku. Oh, ilmu sains, betul tak? Sebagian daripada sains, yes? Quran. Memang tauhid pun dalam Quran. Kata masuk sekali dulu. Sekali ya. Ha. Ilmu Ilmu logik. Ilmu logik, okey. Saya cakap ni mesti antara kata kita pernah belajar. Ilmu fiqh. Oh. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Kalau kita belajar dekat masa kita primary and secondary school, kita dah belajar ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh. Setuju? Selain daripada tu, ada yang lain? Ini buka sebab ni bukan apa, nak ingatkan balik. Ya, yes, betul. Saya Bukan itu sebab tu kata saya bukan mengajar, saya nak revise. Bela lah dia. Kita bela kan je. Ilmu tauhid, ilmu fiqh. Selain daripada tu, Ilmu tajwid semua duduk kat dalam ni lah. ilmu tajwid dalam fiqh. jadi yang terbesar Tak apa, you cakap apa yang kita cakap. Kita malam ni kita apa yang ada you keluarkan. Apa yang you tahu dan apa saja ilmu yang pernah hantar dengar, hantar sebut. Tak apa. Salah tak kena hutan. Tadi kita dah cakap tadi lah. Tasawuf betul. Yes. Yang ketiga, kita mesti ada ilmu tasawuf. Kita dah belajar ni kan? Ada dengar kan? Saya dengar tapi kurang pasti saja. Korang pasti dah, tapi sebab kita kena buat pasti, kepastian macam kerja kita. Bela sikit lah. Tasawuf tu saya pernah dengar lah. Tasawuf ni. Okey. Ada lagi? ada lagi satu, empat, satu, dua, tiga. Ada lah. Fill in the blank orang cakap. Buat soalan ni tak ada ABC senang sikit kena tak ke? Ada ABC senang tak ke? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ada yang lain? Tak ingat balik dalam lift. TI dulu ada. Hari ni ilmu ni fiqh, tauhid. Setiap hari dua hari Saya dah bela lah Ustaz. Kau tolong aku dah bela lah. Aku teringat kat situ je. Benda dengan S. Okey, apa dia? Ilmu S Ustaz buat S. Ah. Aku dah bela lah. Tak tahu dalam lift tu lah dia ada. Hari ni untuk ni. Ada betul ada tak si fiqh. Tahu kita tulis satu. Hari Jumaat tak ada lah. Memang tak ada. Tak tahu. Okey. Ilmu apa? Ilmu kalau kita baca Quran. Siapa nyanyikan Quran, tak jumpa. Siapa baca Quran, jumpa. Siapa tak tengok Quran, lagi tak jumpa. Tajwid. Bukan. Tajwid tajwid dalam fiqh dan fiqh. Dia nyari kalau nak tahu, pertama sekali kalau orang tak baca Quran memang tak jumpa langsung lah kan. Okey. Yang kedua, Kepala dia cabut.
Yang kedua, kalau dia baca Quran, dia bukan baca Quran, dia nyanyikan Quran. Dia baca tu, dia nyanyikan Quran. Maknanya dia nyanyikan saja. Dia tak tahu apa yang dia baca. Nanti tilawah tu lebih kurang lah. Macam tilawah tu, kita tahu, kita tengok, oh Allah. Kita tahu apa dia cakap kan? Itu nyanyikan Quran tu panggil. Kita tengok dia punya terjemahan pula. Tafsir. Tafsir. Tafsir dia keseluruhan. Okey. Okey. Ilmu apa ni, orang yang tak baca Quran tak jumpa, orang yang nyanyikan Quran tak jumpa, orang baca Quran jumpa. Mak awak dah selalu apa? Assalamualaikum. Aduh, dia apa dia? Ada lah. Okeylah kita. Saya pada blur tu saya. Okey. Yang keempat ni. Siapa yang baca Quran dia jumpa. Allah SWT naikkan derajat orang-orang yang beriman itu kepada beberapa derajat dengan apa? Dengan apa? Dengan iman tu. Dengan iman, dengan semayang ke, dengan puasa ke, Pengamalan. dengan amalan ke, dengan apa? Kata dia amalan ni. Allah naikkan derajat orang beriman itu kepada beberapa derajat dengan apa? Perbuatan. Dengan perbuatan ni. Fahaman tu. Kefahaman itu Lebih kurang. lebih kurang. Allah beritahu dengan ilmu. Maknanya, bermakna empat ni mesti ada. Ilmu saja je. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu. Ilmu saja. Dan kita belajar di sekolah dulu inilah tiga ni saja. Tak pernah kita lalui yang ni. Ilmu. Okey. Saya pernah buat discussion ni satu IG panggil saya. IR. IG pula IR. JPS ni, tak betul faham. Tuan kerja di mana? Saya kerja dekat JPS. Okey. Masa saya orang yang duduk kat pintu tadi kerja dengan siapa Tan? Dia kata JPS lah. Apa beza dia dengan Tuan? Kenapa Tuan duduk atas ni? Kenapa dia duduk kat sana? Sebab dia punya ilmu. Itu dia. Sebab ilmu Tuan lah Tuan dapat bilik ni. Kalau tak ada ilmu tu, Tuan duduk bawah tu. Betul. Betul? Very clear eh? Clear kan? Betul? Okey. Tiap sesuatu ada permulaannya. Allah dia muntah. Ada yang muntah. Danish. Okey. Apa soalan saya tadi? Kita pasal apa? Ilmu. Bila bermulanya ilmu tauhid? Satu ada permulaan. Kan kita tanya ilmu tauhid kan? Kita kata untuk keluar dari jahil kita mesti ada ilmu. Dan ilmu yang mula kita kira mesti ada ilmu tauhid. Bila bermulanya ilmu tauhid? Sejak Nabi Adam dilahirkan. Okey. Diwujudkan. Okey. Diturunkan. Diturunkan. Bolehlah kira turunkan diwujudkan. Agaknya lah. Tengok yang kita beli tu. Kita beli tu ada dia tulis siapa yang diturunkan. Ada nabi-nabi tertentu yang diturunkan. Nabi Muhammad Al-Quran. Dekat kat atas sikit tu dia ada 4. Yelah Ada 4 nabi yang dapat. Zabur, Injil semua tu. Aha. Taurat. Itu kitab. Itu kitab. Itu kitab. Ini bila bermulanya ilmu tauhid? Bukan awal lagi ke Ustaz? Tak apa yang you tahu. Soalan saya nak tanya, what you understand, what you know. You tell me. Apa yang you tahu, you beritahu dengan saya. Dan kita discuss. Ilmu tauhid ni mula start sebelum tu lagi ke saya tak tahu. Allah. Mesti ada permulaan. Mula tadi daripada Adam dia kata kan. Permulaan. Ada nabi bawah lagi dia tak ada. Mana ada bawah? Ada. Banyak lagi kat bawah tu. Deret tu. Ibu-ibu Nabi tu. Nabi Nuh tu. Boleh? Siapa dapat bagi 10 sen? Boleh lah. Banyak cuma pumas 10 sen dia. Tak apa. Okey. Bermulanya ilmu tauhid ni
apabila satu orang berkata asyhadu an la ilaha illallah. Itu permulaan yang tauhid. Sebab tu Rasulullah SAW diutus ke dunia ni, ke bumi Arab. Wahai manusia, engkau kata la ilaha illallah. Itu permulaan dia. Apabila satu orang kata asyhadu an la ilaha illallah, itulah permulaan Islam dia. Itulah permulaan ilmu tauhid dia. Setuju? Setuju? Tak setuju cakap tak setuju. Setuju? Setuju lah. Kita pun kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan, kita kata kan. Betul? Apa terjemahan Melayunya asyhadu an la ilaha illallah ini? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh. Okey. Aku naik saksi. Apa kata terjemahan Melayu dia? Aku naik saksi. Tahu cuba. Tak kita dengar dia cakap. Aku naik saksi. Ha. Aku naik saksi. Aku naik saksi bahawa apa? Bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi. Kan aku itu dia kata siapa je? Aku naik Naik saksi. saksi. Betul, itu yang kita kata kan? Apa maksud aku naik saksi? Sebagai saksi ke apa tu? Menjadi seorang saksi. Tak tanya you apa maksudnya aku naik saksi? Sumpah Siapa yang bersumpah? kita lah yang mengucap tu. Yang mengucap tu. Mana kita tu? Kita. Orang tu lah. Orang yang Ni lah dia kan? Yelah. Ada dia. diri Aku naik. Saksi. Betul, itu yang kita katakan? Ada. perut sakit. Setuju? Apa kita? Aku naik saksi. Siapa yang menyaksikan? Kita kot. Kita. Marah. Siapa yang menyaksikan soalan saya? Allah. Allah kata dia. Allah. Kita kot. Ke dalam gambar-gambar seorang je salah. Boleh. Sama-sama. Saksi kat Allah lihat Allah. Allah. Kita nak buat macam mana? Ha. Itu kan nampak. Bukan masalahnya. Kita nak Okey, menunjuk kepada kita kata aku naik saksi. Ya. Sekarang aku naik saksi. Siapa yang menyaksikan? Allah. Allah. Betul? Allah tahu tak apa kita buat sekarang ni? Tahu. Boleh sorok ke? Tak boleh. Kompor tak boleh. Oh, tak boleh tahu. Dia menyaksikan. Kan? Dia Satu, susu dia tak masak dia. Air sangat. satu ketika Rasulullah jumpa orang Arab jahiliah ni. Dia kata, wahai manusia, kau katalah la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah itu, kata Tuhan disembah makan Allah, dan aku ni pesuruh Allah. Kata orang Arab ni kata, tak ada muka lain ke Allah nak jadikan Nabi, pesuruh dia? Apa kau rasa kalau you sebagai pegawai, you kerja di bank Tak. You kerja apa? JPN. JPN, Jabatan Penyertaan Negara, Pendaftaran Negara. Tapi You ada tempat-tempat you. Kan? Orang cakap, datang satu orang kau. Kamu siapa? Awak mau kerja sini ke? Jadi. Dia question ni kepada awak. Kita duduk di situ sebagai kan. Maknanya kita rasa apa? Sorry. Dia rasa marah. Terhina lah kan. Okey. Nak tulis ya? Okey, jom. Okey, apa kat mana saya tadi? Rasa terhina lah. Rasa terhina lah. Macam Muhammad SAW terhina bila dia kata, kau ni betul ke Rasulullah ni tadi? Kan? Apa Allah SWT bila dia tinggalkan orang Arab, dia rasa sedih. Allah kata, cukuplah wahai Muhammad, cukuplah aku menjadi saksi yang engkau ni seorang Rasul. Ini saya nak relate dengan saksi tadi. Okay. Orang nak terima ke tak terima, it's not relevant. Tidak penting. Tak penting lah. Tak penting. Yang penting siapa terima? Allah terima. Soalan saksi. Betul? Betul? Okay, apa kita kata?
Kita kata tiada Tuhan Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ada ni tengok buat. betul. Betul. Apakah yang dimaksudkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Kita tak sembah siapa dah. Tuhan satu je. Apa maksudnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Tiada Tuhan lain. Hanya kita sembah pada Allah saja. Apa maksudnya? Tuhan tu satu. Tuhan tu satu. Apa maksudnya tiada Tuhan yang sama? Sama. Tak, you mesti anak dengar dia sama-sama tak ada cakap. You apa yang faham. Cakap ikut orang tak apa yang dia keluarkan ayat dia. Maksudnya tiada Tuhan lain yang kita harus sembah. Lepas tu dan jangan sesekali menyekutukan dia. Okey. Apa dia sedang buat? Dia tengah buat rumusan sikit. Rumusan. Panjang sikit. Apa maksud dia tadi? Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Tiada Tuhan yang apa? Yang layak disembah. Sebutlah. Tiada Tuhan yang apa? Macam tiada Tuhan yang lain yang kita sembah hanya Allah saja. Okey, apa dia sedang buat? Dia tengah buat satu etikat satu, dia buat satu rumusan satu. Dekat satu rumusan satu. Apa dia sedang buat? Apa dia kata dia tu? Kita tak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah saja. Apa dia buat? Ngaku satu, rumusan satu buat tak tahu. Soalannya mudah, very tricky. Ayah sungguh nak jawab soalan so mudah. Apa dia kata? Saya kata, cik, tuan-tuan, saya ni, Tuhan saya Allah. Hidup saya, mati saya hidup balik semula, tetap Allah. Apa saya sedang buat? Lafaz dan mengaku. Lafaz dan mengaku. Sebenarnya perbuatan kita ni, kita sedang mengesakan Allah. Perbuatan ni apa? Mengesa. Kita kata Allah lah Tuhan aku tak sembah yang lain. Maknanya kita mengesakan Allah. Allah. Betul? Betul, setuju? Betul. Okey. Perbuatan ni sedang mengesakan Allah. Okey. Okey, soalan yang berikut. Ini soalan lagi. Bagaimana Allah asa? Kamu kata Allah tu asa kan? Macam mana Allah asa? Dia satu-satunya. Dia start dia bukan start dia lah yang pertama, yang paling utama sekali. Tak ada awal daripada dia dan tak ada akhir daripada dia. Dia yang paling tu. Lebih kurang. Cuba. Bagaimana Allah asa? You kata Allah tu asa macam mana? Macam ni ke macam tu ke? Macam ni ke? Tu yang sifat-sifat Allah tu maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, semua yang ada sifat-sifat. Okey. Dia satu, tiada dua. Dia ciptakan seluruh alam, permulaan segala-galanya. Okey. Kalau dalam 100 tu korang semua dapat berapa nak kasi? 20. Ha? 20. 20 pun cantik kan? Okey. Kita tinggalkan markah dulu. Bagaimana Allah asa? wujud kita. Itu. Pertama sekali. Okey. Bagaimana Allah asa? Nombor 1. Bagaimana Allah asa? Nombor 1. Asa Allah pada zat. Pernah dengar tak ni? Zat. Kejadian dia. Jadi Allah tak pernah dijadikan. Oh. Satu dia punya unsur-unsur dia macam mana dia. Apa ni Apa itu zat? Khasiat pada umat manusia lah macam tu. Kalau kita Khasiat tu you rujuk ni sebagai vitamin zat besi, zat galian. Itu terminologi terminologi untuk
ilmu permakanan. Ya. Betul cakap dia, tapi untuk makanan. Bukan untuk ilmu tauhid. Susah nak cakap, blur. Nak menggambarkan susah. Apa itu zat? Dia boleh dirasa, dipegang, dilihat, didengar. Itu. Blur dah pula. Okey. Dia boleh dirasa, dipegang. Tapi Tuhan tak boleh dirasa. Yang dia ciptakan zat tu. Oh, ya. Yeah. Okey. Tak. Sekarang ni okey, maknanya you confused that statement ni, you understand. How you understand it? Esa Allah pada zat. Se ni masuk macam ni. Kalau kita keluarkan duit daripada bank contoh lah kan. Ada tak ada tulis? Bakian dah apa-apa. Tak ada. Daripada cek kita tu dia tulis 5,000 sahaja, only. Yes. Kan? Ada. Dia tak keluarkan 5,000 1 sen, dia tidak keluarkan kurang 1 sen, betul? Exactly kan tu. Maknanya asa ni begitu Allah. Exact. Exact dia makna dia tepat. Zat tu maksud dia tepat. Tak asa tadi dia lah. Dia the only. Tak ada comparable. Tak ada comparison lagi. Tak ada tempat dia apa? Di andai kesamaan dalamnya. Maknanya dia satu dia. Okey. Apa tu asa Allah pada zat apa sekarang ni? Kita nak tengok apa itu zat. Dia nak air. Nak air. Apa itu zat? Ni, apa itu zat? Yang you faham lah, apa yang you faham sekarang. Cicak. Zat macam apa? Roh ni. Puruk dah. Terbalik kot. Okey, tak apa dia tahu. Sebab tu kita nak bercakap masalah ni. Pasal apa kalau kita tak faham ini punya konsep, maknanya you akan buat silap. Apa yang saya gambarkan, saya nak buka supaya you faham apa maksud bila tak ucap perkataan tu. So you tahu di mana you berdiri. Kan? Kata tengok komputer, dia kata exit, kan? Kita tak tahu benda dah siap, kita exit saja. Kita tak nak buat kerja, kan? Macam tu juga kita tak tahu apa yang kita tekan. Okay. Apa itu zat? Macam you cakap tu dia benda yang betul-betul satu tepat, tak ada semacam tu nombor 5,000 tu 5,000 je, dia tak boleh ni kurang. Itu asa. Zat pula. Itu zat. Terbalik dah pula. Okey, senang je. Untuk faham apa itu zat, senang je. Macam ni nak cakap ya. Sama tak? Sama tak tukang masak dengan hasilan masakannya? Lain. Lain eh? Sama tak sama? Tak sama. Tak sama kan? Sama ke tukang besi dengan hasilan tukangan dia? Sama ke Allah dengan apa yang dicipta oleh Allah? Lain. Apa yang tak sama? Banyak benda Muka tak sama. manusia ni lain-lain. Betul. Macam-macam. You pergi subjek. Okey, I tanya you. Sama ke Allah dengan apa dicipta oleh Allah? Tak sama. Tak sama langsung. You don't compare dengan benda-benda lain. Dia antara what be created by Allah dengan Allah. Sama tak? Tak. Tak. Tak sama. Dan saya tanya soalan tadi, sama ke tukang masak dengan masakan dia? Takkan sama langsung. Langsung sikit pun tak ada. Sama ke Allah dengan apa dicipta oleh Allah? Tak sama. Tak Sikit pun sama. tak ada. Okay. Apa yang tak sama? Tak. Semua benda tak sama. Apa yang tak sama tu? Dia punya bentuk dia, rupa dia. You sekarang ni fikir macam ni. Soalan dia bukan pada yang kedua tu. Soalan dia, sama ke Allah dengan apa yang dicipta oleh Allah? Tak sama. Tak sama. Apa yang tak sama tu? Itu yang nak jawab tu. Payah nak jawab. Yang tak sama tu Esa. Zat. zat. Oh. Itulah zat. Itu belum zat lagi. Itu nama zat. Itu nama zat. Maknanya yang tak sama tu zat. Diri Allah dengan apa yang dicipta oleh Allah, sama ke kita dengan Allah? Tak sama. Tak sama. Maknanya Allah berbeza. Jadi kita rujuk apa ni Allah tadi sebagai zat. Soalannya apa itu zat? Belum dah start tadi. Bagus kan? Bagus cara main. Banyak soal. Kita tak boleh. Kita pun blur nak benda ni jawab.
just bagi je kita. Dengar je. dengar je. Sebenarnya macam ni. Rasulullah SAW berkata, berfikir sejenak tentang agama itu lebih baik kita bersemayang sunat 1000 rakaat. Kita berfikir. Sekarang you tak semayang kan? Tapi ibadat semayang tulis dalam tu. Okey. Apa itu zat? Okey. Untuk mudahnya, zat ialah diri Allah kita panggil zat. Oh, Diri Allah kita panggil zat. Apa itu zat? Diri Allah. Allah lah. Diri Allah itu kita panggil zat. Diri Allah. Maksudnya macam mana? Mana diri engkau? Ni. Op. Dia nak beli diri satu. Jatuh ke? Dekat ni. Dekat ni. Ya. Nak tidur kot. Alamak, aku tak ada buayan lah. Tak ada tak tidur boleh. Situ pula ya. Tak pukul. Aduh. Oh, duduk ah. Oh, gila yang kat luar. Itu gila yang kat luar. Tak macam tu. Maaf ya. Tak ada benda ni susah lah pula. Kau tak cakap. Ada tak nak. Tahu ayah nak lah. Okey. Nak tidur lah. Okey. Bom kan lah, bom. Okey. Tak, tadi jatuh sikit tadi. Okey. Sama-sama Ustaz. Dah lah rumah special. Tak. Dugaan. Okey. Diri Allah kita panggil apa tadi? Zat. Diri ciptaan Allah kita panggil apa? Diri ciptaan. Makhluk. Tepat. Ini 100%. Pancingnya. Oh, diri ciptaan Tanya. Allah. Okey. Diri Allah kita panggil apa? Zat. Zat. Diri ciptaan Allah dia panggil Makhluk. Zat. makhluk. Makhluk. Makhluk itu rujuk pada diri. Tapi diri makhluk tu dipanggil apa? Macam-macam lah. Sekejap. Diri Allah zat. Diri ciptaan Allah. Allah adalah makhluk. Nanti belum habis tu. Lagi. Ayat tu tak gantung gitu. Betul tapi belum tepat. Nak bagi yang tepat ni. Belum lagi. Diri Allah kita panggil zat. Diri makhluk dipanggil apa? Diri makhluk dipanggil. Diri makhluk dipanggil Susah ni tengok soalan ni. jisim. Yes, tepat. Yang ni 100%. Wah, semua dah pandai ni. Ini 100% di sini. Pelajar cemerlang. Jisim. Diri Allah kita panggil zat, diri makhluk kita panggil Jisim. 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 Kalau dalam sains kena jirim. Betul? Pernah dengar kan? Perkataan jirim dalam sains. Saya tak belajar sains. Saya bukan dalam sains. Ni. Saya. Ha? tak belajar Ada kan? sains. Tapi itu ilmu sains. Tapi ini dalam tauhid istilah diri makhluk ciptaan Allah dipanggil Diri. jisim. Jisim. Diri Allah kita panggil Zat. dah clear? Clear. Dapat dua beza dah? Ha. Nak tanya, syaitan tu gaib atau tidak? Gaib lah. Gaib. Ya betul. Gaib. Gaib. Gaib lah. Kita tak nampak. Sebenarnya tuan-tuan sekarang dalam syirik. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa kata syaitan itu gaib? Dia dalam syirik. Saya bukan tuduh-tuduh. Astagfirullah. Kita boleh bercakap, mesti tunjuk bukti. Ha. Fakta. Okey. Siapa kata demikian? Syirik. Kesihatan tu gaib. Diri. Syirik. Nak muntah lagi ke? Pergi belum? Panas ke? Allah ya Allah. Tak sempat. Kita benang budak ni. Tak Ustaz. Dah dekat kunci kereta. Duduk kereta lah. Sayang, pasal apa? Penting. Poin ni, kalau kita tak clear kan, Dia blur. Betul-betul. ini kacau. Benda ni. Saya pun dapat juga gangguan sikit-sikit dapat. Dia mengacau. Kan kena cakap dengan awak. Degil. Mana aku dah cakap. Aku tak nak bawa ni. Dah tu 2 kali. Asal ada. Aku sangat lah. Aku sakit kulah ya. Benda ni budak sus. Sebenarnya ada lagi seorang nak datang tadi. Ada 2 orang nak datang. Aku cakap di telefon dia tak payah datang lah cakap. Pasal masalah Logistik. tempat dan masalah Logistik. logistik lah dia cerita.
Lim. Lim. Dia daripada nak jalan datang kan tadi dia dah Dah rasa muntah. Dia tak apa kan? Okey, kita balik semula kepada subjek ni. Saya kata tadi apa? Syaitan tu gaib atau tidak? Tak dia kata. Kita jawab tadi. Gaib. Kita gaya. Saya kata apa tadi? Apa Syirik. kata gaib? Syirik. Dia Kita syirik. dalam keadaan syirik. Apa bukti dia? Kamu jangan tuduh. Kamu jangan tuduh syirik-syirik tanpa bukti. Kata Rasulullah SAW, syirik itu akan Membuatkan kita. masuk dalam diri kita yang buat syirik. Betul? Itu kita tak nak. Okey. Saya ada 3 alasan yang mengatakan syaitan itu tidak gaib. Okey, saya nak dengar. 3 alasan 3. Okey. Pertama, Hmm. pernah tak syaitan jumpa Rasulullah SAW? Pernah? Tak makan tu, Zat. Pernah? Pernah kan? Pernah, betul, pernah. Kan? Bila syaitan jumpa Rasulullah, Rasulullah tengok syaitan tak? Tengok? Tengok. Tengok kan? Nampaklah kan? Nampak? Pernah tak Rasulullah jumpa Allah? Pernah? 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 Masa dia bercakap ke? naik dia naik masa dia Kita daripada- selesaikan masalah ni. Kita selesaikan masalah. Pernah tak Rasulullah jumpa Allah? Pernah. Siap. You dah jawab dah. Dia ni. Kalau dalam apa apa dia panggil malam apa malam Ada tu pada. kan yang dia naik kuda naik atas tu. Tak mau, tak mau, tak mau. Nah, main ni je. Ada? Dia pergi keluar lagi. Ada ke? Masa Allah cuci hati dia tu. Masa Allah cuci hati, atas cuci hati dia. Itu Jibril rasanya. Itu Jibril cuci hati dia. Sebelum dia jumpa Allah. Tak, Yang masa dia mintakan kurang Sebab waktu dia gaib. semayang tu. Ha. Allah tu gaib. Nanti. Ini soalan saya sekarang ni. Saya yang soalan tak. Soalan dia, pernah tak Rasulullah tengok syaitan? Kita jawab semua pernah. Pernah tak Rasulullah apa ni? Jumpa Allah. Tengok Allah, jumpa Allah. Tak pernah. Tak pernah sebab wahyu yang turun kan. Wahyu yang turun, ya. Tak pasti, pasti. Tak apa yang ada dalam diri you cakap. Tak kira salah ke tak. Bantaikan dia. Tak ada main kat situ. Sesudah ke nah ni? Tak. Tak. Okey. Pernah dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj? Ha. Dengar. Pernah kan? Pernah dengar, Apa ya. peristiwa dia sebenarnya? Nabi Muhammad cuba nak berjumpa dengan Allah naik yang gunung tu. Cuba ke pergi berjumpa Allah? Dia dua perkataan tu. Dijemput. 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 Hai, astagfirullah. Jemput demi Allah. Untuk menentukan waktu semayang rasanya. Ah, Oh, membincangkan waktu-waktu semayang apa. okey. Time tu siapa yang pergi? Pergi balik. Kan? Malaikat kan. Malaikat yang pergi jadi orang tengah. Okey. Kita tengok. Mana betul lah. Okey. Gaib. Apabila Rasulullah SAW Isra'. Ha. Isra' maknanya perjalanan dia daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Tolong Itu namanya Isra. Isra'. Mi'raj maknanya apa? Naik Baitul Maqdis naik ke atas. Mi'raj dia naik. Oh. Mi'raj maknanya Naik. Naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Okey dah. Apabila dia sampai satu line, Jibril alaihissalam berhenti. Wahai Muhammad, dia kata, aku tak boleh cross ni. Kalau aku cross jadi debu. This line kata Allah tetap tak ada siapa boleh cross. Siapa masuk? Hancur. Okey. Kemudian dia kata, engkau boleh masuk Muhammad. Allah dah jemput. Azir pun masuk. Dia masuk. Dudukan apa ni dia panggil Siratul Muntaha. Dia sampai di sana. Allah menunjukkan diri dia. Zat dia. Jadi tu, belum habis ni. Bila dia tahu itu Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia terus kata la ilaha illallah. Total submission. Penyerahan yang
Total. Bulat total terhadap Allah. Ada ni main luar. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Saya tanya satu staff saja. Dia Angkatan Laut di Raja Malaysia. Dia kata, Encik, jika petang ni Encik dapat satu call dari Admiral, Okey. I want to see you tomorrow at 9 o'clock sharp in my office. Apa perasaan hati? Kata you kata, apa ni, apa? Kita tanya-tanyalah. Dah nak jumpa. You the first number one man of your bank. You bank kan? Saya Feda. Kedah. Datuk apa ya? Yang ni. Dia panggil you. Esok Dia panggil naik atas. Besok aku nak jumpa kau. Apa soalan ni? Apa? Kenapa aku? Apa sebab? Nak apa baik ke nak buruk ke macam-macam lagi kan? Betul. Pasal perasaan tu kan? Betul. Cuba you imagine bila kita sampai. Dia macam main kat dalam rumah. Nak. Dah berkali dia dah. Bila kita bila kita datang kat bangun pagi tu, kan? Kita mandi cepat-cepat, kita punya otak kat sana je kan. Lepas tu kita masuk sampai ke pintu dia. Betul. Kita kata pagi kita ni kecil sangat tak? Sorry. Seratul Muntaha, kemudian Allah SWT menunjukkan diri dia. Kan? Kemudian Rasulullah tahu itu Allah. Dia terus sujud, la ilaha illallah. Dan sendi ni habis. Sendi-sendi ni online. Dia lepuk lah. Jelepuk, orang kata jelepuk lah. Dia tahu itulah Allah yang pernah pegang roh dia, boleh buat apa saja tak ada diri dia. Nothing dia boleh buat lagi. Kan? Maksud macam tu juga perasaan kita. Macam juga perasaan kita. Apabila kita jumpa pegawai atasan. Kita kan, hati kita kata, apalah bos nak aku ni. Kan? Hati kita kecil lah. Saya tanya dengan pegawai tu, engkau tahu tak, orang yang kau rasa kau kecil tu, yang pegawai atas, kalau admiral kau ni, dia adalah manusia, satu hari dia akan mati. Betul? Admiral tu orang bagi pangkat pada dia. Kan? Itu yang kita rasa kecil. Cuba you fikir macam mana perasaan Rasulullah SAW yang bertemu dengan pencipta dia sendiri. Alam semesta tu pula. Peace. Dia panggil total submission. Penuh bulat-bulat masa tu lah. Apa ni? Orang kata penyerahan yang habis telus terhadap Allah. Habisan. Habis. Allah kata, wahai Muhammad, angkat muka kamu. Dia angkat. Dia tengok Allah tak? Tengok. Kalau dia angkat, tengok kot. Dia nampak Allah tak? Nampak. Dia tahu itu Allah. Tapi dia tak mampu nak tengok Allah. Tak mampu tengok. Habis, dia tak dapat. Pernah tak kita pandang, tapi kita tak nampak? Pernah? Kita pandang ni adalah orang lalu depan kita. Kita tak sedar siapa yang lalu depan ni. Pernah? Pernah kan? Macam itulah perasaan Rasul. Tak nampak, tak tahu apa. Itu dia Allah. Dia tahu itu Allah. Rasulullah, di dua peristiwa ni, Rasulullah tengok syaitan. Betul. Jumpa syaitan, jumpa dia tengok syaitan. Rasulullah tengok, jumpa Allah, dia tengok Allah tak? Cuba tengok lagi tak dapat. Apa yang dia tak tengok? Dia tak tengok, dia tengok. Dapat tengok kot. Dia tak dapat tengok apa? Zat. Zat dia. Jadi, zat siapa yang gaib sekarang? Zat Allah. Kalau kita kata syaitan gaib, Allah gaib, kita samakan Allah dengan syaitan. Dipanggil apa tu? Syirik. Kurafat. Itu syirik lah tu. Kurafat amalan. Amalan. Itu pegang. Itu syirik. Samakan Allah dengan syaitan. Itu tandanya kalau Rasulullah boleh tengok syaitan, Kita pun boleh tengok. kita boleh tengok. Rasulullah jumpa Allah, dia tak tengok apa dia tengok? Zat Allah. Dialah gaib. Tak ada siapa pernah tahu. Musa AS kata, wahai Allah, aku nak tengok engkau. Saya tahu cerita tu. Kemudian pergi. Kata Allah, kata boleh. Jika juga gunung tu boleh tahan lah, boleh menahan apa ni, kau dapat tengok aku. Dia pandang gunung tu meletup, pingsan 40 hari. Tak
tak boleh. Gunung pun tak tahan. Pergi. Even ke manusia. Manusia kecil-kecil ni. Makna dalam susun ni, siapa yang gaib sekarang? Allah. Apa yang gaib pada Allah? Clear tak? Konsep tu you understand. Pasal kalau you tak faham konsep ni, you keliru. Syaitan tu gaib. Clear? Clear, sir. Itu. Jadi kalau siapa kata apa ni, malaikat tu gaib atau tidak? Tak gaib. Tak gaib. Tak malaikat tak jumpa dengan Nabi. Rasulullah tengok. Semua bentuk kejadian dia. Jadi Tapi yang kita belajar dulu, percaya benda-benda gaib. Okey. Masalah. Itu benar-benar kata kita. Ha. Sekarang ni itu gaib logat. Dia ada dua gaib. Ini perkataan gaib, ini akidah. Oh. Yang tadi tu logat. Logat. Mana dia pergi? Dah gaib dah. Maknanya dia dah pergi. Dah hilang lah, tak nampak. Kita tak dapat nak beza di antara bahasa dengan Betul-betul. itu yang kita kena ketahui sekarang ni. Clear? Clear nak? Clear. Okey, faham kan? Kata satu orang, aku tak pernah tengok pun setan. Betul? Dia kat meja. Buka baju panas. Panas ke? Panas Okey, sama balik. Dia kata aku tak pernah tengok pun. Syaitan? Betul. Ha. Juga lagi. Macam mana kau nak kata aku nak kasih kau? Okey. Bulan puasa datang. Okey. Bila bulan puasa datang, kamu pergi tengok anak bulan tak? Tak tengok. Orang yang kita tengok. Wakil kita dah tengok, dia nampak anak bulan tu, kita akan masuk puasa atau tidak? So, Puasa kan? Engkau tengok? Tengok. Demikian juga aku tanya kau. Engkau tengok, kau tak mungkin kau tak nampak. Tapi Rasulullah dah tengok. Gaib tak? Rasulullah manusia atau tidak? Masih? Wakil sudah tengok. Yamin? That mean, Dia tu bukan gaib ni. bukan gaib. Dah clear? clear. Macam cakap pasal Nabi. Bukan Nabi Ilyas Apa? yang dia cucuk mata. Nanti tak. Nanti jangan. Ya. Jadi ini gambaran yang mengatakan setan itu tidak Gaib. gaib. Satu wakil dah tengok, maka dia tak gaib. Betul. Okey, nombor dua punya alasan. Yang satu. Itu nombor satu. Okey, nombor dua. Nombor dua alasan, apa pekerjaan Nabi Idris AS? Macam cakap tu lah. Gaib. Sayang. Ada. Tengok kat luar, main kat luar. Pekerjaan Nabi Idris. Kerjaan Nabi Idris. Menjahit. Oh, yang tu. Okey, apa pekerjaan Nabi Idris AS? Nabi Idris AS seorang tukang jahit. Pada satu hari dia tengah berjahit, dia dengar suara mengatakan, Idris, boleh tak Allah masukkan dunia dalam lubang jarum? Idris AS tahu itu suara iblis. Dia kata, dia nak rosakkan iman aku ni. Dia kata apa? Lebih pada itu Allah boleh buat. Betul? Betul. Kau nak tengok ke macam mana Allah masukkan dunia dalam lubang jarum? Kata Nabi Idris AS. Hendaklah. Kalau kau nak, kau bisa tengok dekat-dekat. Kau tidak, kau kata nampak macam mana Allah masukkan dunia dalam lubang jarum. Si Bahalul tu pun lah. Tengok. Nak tengok dekat-dekat tau. Kau tak nampak. Dia pun tengok dekat-dekat. Nabi Idris AS terus cah. The point nak cakap dengan you sekarang Nabi Idris AS cucuk mata dia buta. Sebenarnya kita boleh bunuh dia. Yang tak mati siapa? Allah saja yang tak mati. Lain akan mati. Kalau dia boleh cedera, boleh mati tak dia? Confirm dia mati ni. Cik. Confirm. Macam main carom. Clear? Clear. Nombor dua. Nombor dua. Saya tanya, Nabi Idris AS tu manusia atau tidak? Manusia. Kita manusia atau tidak? Kalau dia boleh buat, kita juga boleh kan? You belum faham lagi, tapi konsep dah faham. Konsepnya. Okay? Nombor tiga. Nombor tiga ni, surah Yasin. Yasin. Sampai, wahai Bani Adam,
Janganlah kamu sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang Nyata. nyata. Nyata tak pen di tangan saya? Nyata? Lim, bagi dia beli lagi nak jalan. Dia nak jalan, dia nak jalan, dia nak jalan ke mak, ke ibu dia. Dia nak jalan lagi ke Bawa ibu dia. tong pula. Gigi akal ni. Okey. Okey. Pen tu nyata. Okey, betul. Tak apa. Tak apa. Okey, kabel. Duduk situ. Dia sana sikit. Sana kak. Kacau kamera tu. Cakap kamera. Yang penting awak dengar lah. Istiatam mana tengok? Nyata lah. Dah nampak lah. Bayang-bayang. Pernah nampak kan? Apa dia? Pernah nampak setan kan? Yang kacau kau tu. Nampak secara fizikal tu tak lah. Tahu lah dia kan? Bayang lah. Dia tak kira macam mana, tapi kau nampak lah. Nampak lah, Tapi tahu lah dia dia datang. berinteraksi lah. Ha, Itu panjang cerita. Dah tahu makan nasi. Itu panjang ceritanya. Maknanya tak gaib. Benda tu tak gaib. Betul? Yang gaib satu saja. Allah. Apa yang gaib pada Allah? Zat. Very clear sekarang kan? Okey. Tak ada siapa pernah tengok Allah. Allah beritahu Quran tak ada siapa pernah tengok. Nabi Musa. Tak ada siapa pun, tak ada siapa. Hatta Muhammad tak ada. Apa tadi? Still something that is preserved in secret dengan Allah SWT. Zat dia. Malaikat pun tak pernah jumpa dah. Tahu? Dulu maknanya dulu masa iblis pun tak pernah jumpa. Tak ada. Tak ada siapa. Allah beritahu dalam Quran tak ada siapa. Tidak siapa pernah lihat aku. Tahu Ada siapa? halangan apa tu? Ha. Pasal itu kita akan jumpa dia nanti. Yaumil Mahsyar. Mahsyar. Pasti. Itu memang pasti confirm apa ni. Okey. Tak nampak ni ada 3 sebab. Kenapa kita tak nampak? 3 sebab. Kepercayaan kita punya. Pertama sekali, kalau terlalu jauh nampak tak? Tak jauh. Tak nampak. Kalau terlalu dekat nampak tak? Tak nampak juga. Dekat sangat pun tak nampak. Kalau tersorok, Pun tak nampak juga. dia berada dalam tiga situasi itu. Ni pasal apa ni? Syaitan? Ha. Yes. Tak nampak, kenapa kita tak nampak? Oh, 3 benda sebab aku tak nampak. Jauh sangat, terlalu dekat, suruh. Tersorok. Oh, okey. Kalau terlalu jauh daripada kita, alhamdulillah. Kan? Memang. Yang macam celak, yang paling bahaya sekali dia Terlalu dekat. terlalu dekat dan kita tak tahu tu dia. Dia gunakan suara kita, dia gunakan mata kita, dia gunakan fikiran kita, dia gunakan semua kita sangka kita tetapi dia. Lepas terlalu dekat ni. Terlalu dekat tapi tersorok. Yang kedua, yang ketiga tu sorok. Dia nunggu. Ambush. Syap. Wah. Nampak tak dia? Kita tak nampak dia sebab kan? Betul tak? Betul. Logically. Kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak setan? Banyak orang kata. Pertama sekali, tak nampak ni sebab 3 sebab. Pertama, terlalu jauh, terlalu dekat, ataupun Tersembunyi. itu cerita nombor 1, zat. Yang gaib apa sekarang? Allah saja. Apa yang gaib pada Allah? Zat. Itu dia. Okey, kita call for a moment. Kita cari satu waktu yang you people no disturbance.